Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini, kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-54. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-84 surah Hud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum syu'aiba. Qala ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wa la tanqusul mikyala wal mizan. Inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azab yawmin muhit. Dan kepada penduduk Madian kami utuskan saudara mereka Nabi Syuaib. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Dan janganlah kamu mengurangi sukatan dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu berada dalam kemewahan. Dan sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab hari yang meliputi orang-orang yang bersalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kalimah khair pada ayat ke-84 yang bermaksud baik bukan sahaja terpakai kepada perkara yang bersifat kebendaan, tetapi juga boleh digunakan kepada perkara yang bersifat rohani, seperti akal fikiran yang sihat dan memiliki ilmu pengetahuan yang sahih dan benar. Manakala kalimah muhit pada ayat ke-84 surah Hud pula bermaksud diambil daripada perkataan ahata yang bermaksud meliputi. Daripada kalimah ini, kita dapat memahami bahawa setiap perkara yang meliputi tentunya dikuasai oleh yang meliputi. Demikian apabila dikatakan hari yang meliputi, maka sudah tentulah sesuatu yang ada pada hari itu, baik pada hukuman seksa ataupun ganjaran, berada pada kekuasaan kuasa yang menguasai. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-84 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa ayat ini memberi pengertian bahawa selain daripada berdakwah kepada akidah tauhid uluhiyah dan rububiyah, Nabi Syuaib AS turut menyeru kaumnya agar menjaga dan mempertahankan kehormatan dan kesucian agama dengan cara mencari rezeki yang halal dan menjauhkan diri daripada maksiat seperti penipuan dalam bermuamalah dan jual beli yang dapat membawa akibat buruk kepada kemajuan masyarakat juga negara. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-84 surah Hud bahawa kaum Madian
telah diutuskan Nabi Syuaib, mereka menetap di Hijaz yang bersempadan dengan Syam. Masyarakat Madian merupakan masyarakat yang kaya dan hidup mewah. Tetapi mereka gemar melakukan penipuan dalam timbangan semasa jual beli sesama mereka. Profesor Dr. Tengku Muhammad Asfiq As-Siddiqui mengatakan lagi bahawa ayat ini menceritakan bahawa Nabi Syuaib telah melarang kaumnya daripada melakukan penipuan dalam timbangan, dan Allah SWT memerintahkan mereka untuk menyempurnakan setiap timbangan yang dilakukan dengan adil dan jujur. Perkara ini diperintahkan Allah agar kita memahami bahawa kita hendaklah menjauhkan diri dari mengurangi hak orang lain. Sebaliknya, kita hendaklah menyempurnakan hak setiap orang dengan seadilnya. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-84 surah Hud ini menjelaskan bahawa setiap Nabi yang telah diutuskan Rasul kepada mereka, semuanya mengajak mereka untuk beriman kepada Allah sebagai penguasa alam ini yang esa, tunggal dan tiada yang selain daripadanya, dan dialah yang mengarahkan segala makhluknya agar hidup dengan aman, damai, tanpa sebarang penganiayaan dan penipuan. Maka sebagai hamba, kita hendaklah jujur dan telus setiap urus niaga yang dilakukan dalam kehidupan harian, supaya kita terhindar daripada menganiayai hak orang lain. Hamka menyatakan bahawa Nabi Syuaib AS telah memberikan peringatan kepada kaum Madian agar kembali kepada pokok keimanan, iaitu beriman dan patuh kepada Allah, serta perintahnya juga tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Ini kerana apabila seseorang hamba itu mula sahaja menderhakai perintah Allah SWT dan tidak mengikuti suruhan dan larangannya, maka hawa nafsu akan menjadi pedoman hamba tersebut. Ini kerana jiwa yang kosong tanpa aturan Tuhan yang esa pasti akan didiami oleh hawa nafsu yang bertunjangkan bisikan petunjuk iblis dan syaitan yang menyesatkan serta porak-peranda. Apabila perkara tersebut berlaku, sudah tentu azab seksaan akan menghimpit, dan apabila berlakunya azab tersebut, tidak ada orang yang akan terselamat, dan orang yang jujur turut terkena tempias daripada kecurangan yang dilakukan mereka yang tidak beriman. Demikianlah dinamakan kesengsaraan yang meliputi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah tafsir bagi ayat ke-84 surah Hud menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-84 surah Hud ini menjelaskan perintah Allah kepada kaum Madian dan umat Islam agar beriman kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan apapun dan bersifat adil dan saksama dalam melakukan muamalah, transaksi, kehidupan. Kita hendaklah memberikan setiap individu hak mereka yang sepatutnya dimiliki oleh mereka di dalam setiap jual beli dan dalam kehidupan. Kita hendaklah jujur dalam berinteraksi sesama manusia pada setiap keadaan. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-84 surah Hud ini memberikan peringatan kepada kita supaya menjauhi perbuatan menganiaya, menipu dan mengurangkan timbangan dalam urus niaga. Ini kerana perbuatan tersebut akan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat dan menyebabkan ekonomi menjadi tidak adil dan damai. Perbuatan ini akan menjadikan satu golongan menindas satu golongan yang lain dan bakal menggugat keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Kita juga dapat melihat bahawa di sini undang-undang manusia tidak mencukupi. Ini kerana sekiranya undang-undang yang dicipta manusia itu dilanggar, pasti manusia tersebut akan mencari pelbagai dalih dan helah untuk melepaskan diri dari tuduhan melanggar undang-undang tersebut. Maka perlunya kepada ketakwaan kepada Allah SWT agar setiap jiwa yang tunduk kepada Allah SWT akan mengikuti perintah dan larangannya serta menyedari bahawa setiap perbuatan akan dihitung di hari akhirat kelak. Namun demikian, jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, masih terdapat di kalangan orang Islam yang suka berdebat, bertelingkah dan berbantah-bantah sesama manusia walaupun melibatkan perkara furuk dan khilafiyah. Bahkan ada yang suka berdebat dan saling berbantah kerana mahu menjadi terkenal dan disanjung tinggi, mahu menang dalam perdebatan dan mahu menghina pihak lain. Ingatlah bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Inna abghadar rijali ilallahi al-aladdul khasam." Sesungguhnya orang yang paling dimurkai Allah ialah orang yang
paling keras dalam berbantah-bantah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal." Tidaklah sesuatu kaum itu sesat selepas mereka berada di atas jalan hidayah, melainkan orang yang suka berdebat. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kazib wa in kana maziha wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khulaqah." Aku menjamin rumah di tepi syurga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia berada di pihak yang benar. Aku juga menjamin rumah di tengah syurga bagi orang yang meninggalkan pembohongan walaupun dia bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di syurga yang tertinggi bagi orang yang memperbaguskan akhlaknya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, hadis hasan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-84 surah Hud ini ialah, pertama, umat Islam hendaklah tetap teguh mempertahankan Islam apabila diserang oleh pihak musuh, sama ada serangan fizikal maupun pemikiran. Setiap Muslim juga perlulah sentiasa berzikir dan berdoa kepada Allah supaya dikurniakan kejayaan dan kemenangan. Kedua, setiap orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah sentiasa taat kepada perintah Allah dan Rasulullah SAW. Orang Islam juga hendaklah bersabar dalam menghadapi segala musibah dan kesusahan. Sesungguhnya Allah sentiasa bersama-sama dengan orang yang sabar. Ketiga, umat Islam hendaklah menghindari perbuatan saling bantah-membantah antara sesama Muslim. Ini kerana perbuatan tersebut akan menimbulkan perasaan benci, marah dan dendam. Akibatnya, umat Islam akan berpecah kerana saling bermusuhan. Seterusnya menjadi lemah, hilang kekuatan dan mudah dipermainkan oleh pihak musuh. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.